Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran sejarah tahun 5. Masih lagi dalam tajuk Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 60 hingga 64. 60 hingga 64. Kamu boleh dengar dahulu cikgu terangkan atau kamu boleh baca terus. Apakah objektif pembelajaran pada hari ini? Kamu dapat menghubungkan sebab dan kesan penentangan tokoh berjuang. Apa sebab mereka memberontak? Apa sebab mereka menentang? Apa terjadi dan apakah kesannya? Adakah mereka kalah? Adakah mereka menang? Sekiranya kalah, apa terjadi? Sekiranya menang, apa yang terjadi kepada mereka? Baik, hari ini ada 5 tokoh sahaja. Tokoh pertama Dol Said, nama sebenar Abdul Said bin Omar. Apakah sebab Dol Said menentang? Ya, Dol Said ini adalah pemerintah di Nanning. Nanning di mana? Di kawasan Melaka. Kerana Dol Said enggan membayar cukai kepada British. Dulu apabila British ini menduduki sesuatu kawasan, cara mereka untuk mengambil wang rakyat ialah dengan mengadakan cukai. Apa itu cukai? Oh, nak lalu tanah ni ada orang jaga situ. Kena bayar. Oh, nak tanam pokok, kena bayar. Kemudian nak buat apa-apa, kena bayar. Lalu jambatan, kena bayar. Jadi Dol Said menentang perkara ini kerana padanya itu adalah tanah penguasaannya. Kenapa British nak kenakan cukai? Jadi, apakah peristiwa penentangan? British menyerang Nanning. Ya, apabila berlaku pemberontakan begini, British menyerang Nanning dan kali pertama British kalah kerana Dol Said dengan kumpulan-kumpulannya berjaya melawan British. Kali kedua British lawan lagi, tetapi kali ini Dol Said kalah kerana ada pihak yang membelot dan menyebelahi British. Apakah kesan peristiwa ini? Dol Said menyerah diri, diberi pencen dan sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Pindah tempat lain lah selain daripada Nanning. Kalah dan menyerah diri. Tokoh kedua. Rentap. Rentap di mana? Rentap di Sarawak. Nama sebenar Rentap ialah Libau Anak Ningkan. Apakah sebab Rentap menentang? Ingat, di Sarawak kita ada James Brooke. Ya, apakah sebab penentangan? Kerana James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban yang dianggap lanun. Kenapa macam tu? Kerana James Brooke telah pun mendapat tanah dan ingin mengusahakan tanah tersebut. Caranya ialah nak mengusir orang Iban dan membakar rumah-rumah orang Iban. Dia kata orang Iban ni duduk tanah sebagai lanun, menceroboh tanah katanya. Jadi Rentap marah. Apakah peristiwa penentangannya? Rentap pergi menyerang kubu James Brooke. Pergi serang kawasan James Brooke. Dan James Brooke balas balik dengan membakar penempatan orang Iban yang tadi itulah. Dia bakar semua rumah-rumah orang Iban. Dan James Brooke menyerang tempat Rentap. Ada kubu di balik serang, atas serang dan akhirnya kubu Rentap ini yang diserang di atas Bukit Sadok. Rentap lari hingga ke Ulu Etabai. Tak tahu apa kesudahannya. Maknanya Rentap ini kalah jugalah. Tokoh ketiga ialah Sharif Masahur. Sharif Masahur ini nama sebenarnya Muhammad Al-Shahab. Masih lagi di Sarawak. Apakah sebab penentangan? Kerana James Brooke menguasai Sariki, menyebabkan beliau hilang kuasa. Sharif Masahur adalah penguasa di Sariki sebelum James Brooke datang. Jadi dia rasa kuasanya ini hilang. Ya, asal ada orang jajah, maka Sharif Masahur pun menentang. Apakah peristiwanya? Beliau berpakat dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Pangeran Temenggung Hashim untuk menentang James Brooke dan nak menjatuhkan James Brooke. Tetapi perkara ini gagal walaupun beliau dan kuncung-kuncungnya menyerang kubu keluarga Brooke di Sungai Rajang. Apakah akhirnya? Apakah kesannya? Sharif Masahur dibuang negeri. Datuk Patinggi Abdul Ghafur ditangkap dan dipenjarakan di Batawi. Batawi di mana? Indonesia. Siapakah Datuk Patinggi Abdul Ghafur? Siapakah Pangeran Temenggung Hashim? Ini adalah penguasa-penguasa tempatan yang lain. Nanti kalau kamu belajar di peringkat yang lebih tinggi akan diterangkan siapakah mereka. Kalah jugalah Sharif Masahur ni. Seterusnya, Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela di mana? Di Perak. Siapakah nama sebenar? Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Apakah sebab penentangan? Kerana residen pada ketika itu, JWW Bush, mengambil alih kuasa dan mengenakan cukai baharu dan berasa angkuh. Ada peristiwanya lah kenapa JWW Bush ni dibenci oleh orang-orang di Perak. Apakah peristiwa penentangan? Beliau berpakat dengan pembesar sekitar untuk membuat bantahan dan seputum orang kanan beliau membunuh JWW Bush
di Pasir Salak. Ada peristiwanya, kamu boleh Google kalau kamu nak Google. Bagaimana JWW Bush ini dibunuh. Apakah kesannya selepas pembunuhan JWW Bush di Pasir Salak? Pasir Salak kat mana? Dan Sungai Perak, dekat je dengan kawasan kita ni. Kesannya Datuk Maharaja Lela dan Seputum ditangkap dan dihukum gantung. Seterusnya, Yam Tuan Antah. Nama sebenar Tunku Antah Raja Radin. Apakah sebab Yam Tuan Antah ini menentang? Kerana British menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Teraci adalah wilayahnya. Yam Tuan Antah di mana? Di Negeri Sembilan. Yam Tuan Antah ini adalah penguasa, pentadbir di kawasan tersebut. Tempat ia nak kena ambil dengan Datuk Kelana. Kemudian Datuk Kelana ini berpakat dengan British. British menyembelahi Datuk Kelana. Kenapa British masuk campur? Nak cari jalan, nak memporak-berandakan pembesar-pembesar tempatan. Jadi apakah peristiwa penentangan? Beliau berjaya menawan Paroi dan British menyerang balas dan menang pertempuran. Yam Tuan Antah pergi serang dulu. Memang satu penguasa yang besar lah, yang hebat lah pada ketika itu sehingga boleh menang. Tetapi British menyerang balas. Akhirnya Yam Tuan Antah mengadakan rundingan dengan British. Apakah kesannya? Yam Tuan Antah diiktiraf sebagai Yam Tuan Besar Negeri Sembilan di Sri Menanti. Yam Tuan Antah dikira macam menang lah kan? Baik, ini adalah beberapa tokoh, 5 tokoh sahaja pada hari ini. Ringkas dan padat cikgu terangkan. Kamu tak perlu tahu banyak-banyak. Cukup kamu tahu siapakah beliau, apakah sebab penentangan, apakah peristiwanya dan kesan-kesan penentangan. Apa sebab menentang, kalah ke menang. Kena tahu yang tu sahaja. Baik, di sini ada tugasan. Jawab soalan-soalan kuis cikgu. Mudah saja kuis hari ini. Kita pakai live worksheet. Cuba ya. Tugasan kedua, bina peta pemikiran pelbagai alir bertajuk sebab dan kesan penentangan. Peta ni kamu belum buat rasanya. Kalau di kelas ada cikgu tunjuk tapi kamu tak pernah buat. Kamu boleh tengok yang ini. Inilah contoh peta alir. Peta alir macam ni sayang. Tengah-tengah kita tulis. Okey, ada tajuk dia, sebab dan akibat penentangan. Tulis tengah, buku kamu bahagi kepada 3. Bahagi buku tu kepada 3 bahagian. Peristiwa dia ada berapa? Dul Said Naning, Rentap di Sarawak, Syarif Masahud di Sariki, Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak. Itu ada typo error sikit. Yang Tuan Antah di Sri Menanti. Tulis yang tengah-tengah ni, bahagikan di kiri dan di kanan kamu. Apakah sebab penentangan dan apakah kesannya. Simple sahaja buat peta pelbagai alir ini. Ya, itu sahaja tugasan pada hari ini. Terima kasih. Minggu depan kita sambung 5 lagi tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.